Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita ditemukan, diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali lagi bertemu dan berbincang ataupun berkongsi ataupun kita review ataupun kita refresh, membuat ulang kaji terhadap ilmu pusaka, terhadap ilmu pewarisan, perancangan pewarisan yang kita mulakan dengan instrumen hibah. Dan kita sambung perbincangan kita tentang hibah bersyarat, tentang hibah bersyarat. So saya terus saja masuk kepada slide lah. Kita sambung tentang amalan hibah rukbah di negara kita. Di negara kita ni walaupun kita berpegang kepada mazhab Syafi'i ataupun jumhur ulama yang mengatakan sekiranya bersyarat rukbah maka hibah adalah sah tetapi syarat adalah terbatal. Walau bagaimanapun, walaupun nampaknya mazhab Syafi'i tidak mengiktiraf syarat rukbah, iaitu syarat harta hibah dikembalikan kepada pemberi hibah sekiranya penerima hibah meninggal lebih awal sebelum pemberi hibah. Syarat itu terbatal, hibah itu sah. Tapi rupa-rupanya sama ada kita sedar atau tidak sedar, sekurang-kurangnya yang saya jumpa masyarakat di negara kita sudah pun mengamalkan amalan hibah rukbah itu di dalam yang saya jumpanya tiga amalan ini. Ya, pertamanya tentang dalam hibah hak manfaat takaful. Yang selepas daripada hibah bersyarat ni kita akan masuk pula hibah takaful. Selepas hibah takaful kita akan masuk hibah amanah. Selepas hibah amanah kita akan masuk hibah hartanah dalam gadaian. Selepas itu dokumentasi hibah. Baru habis bab hibah. Kemudian kita masuk wasiat. Sepanjang lagi perjalanan hibah kita ni, tapi tak apa, kita bincang slow-slow dan kita bincang. Mungkin kita akan buat beberapa apa kita kata ulangan lah, repeat the same thing, tapi tak apa, repeat pun. So amalan hibah rukbah juga diamalkan di dalam amalan akaun bersama yang dibuka secara pengeluaran either one. Maknanya bukan semua pemilik akaun perlu menandatangani untuk keluarkan duit. Cukup dengan either one. Maka kalau joint account itu hidup, maka wang dalam joint account tidak beku, maka telah diputuskan sudah pun berlaku hibah secara rukbah, secara bersilang di antara dua pemilik akaun tu. Kalau aku mati, semua duit ni jadi duit engkau. Kalau engkau mati, semua duit ni jadi duit aku. Sekarang ni duit kita bersama. So, dia sebenarnya dia menghibahkan duit dia dalam akaun tu kepada pasangan yang seorang lagi. Tetapi kalaulah pasangan dia mati, so dapat duit dia tu semua kat dia lah. Sebab akaun masih lagi wujud dan dia adalah survive. Dia yang survive. Macam tu. Begitu kan seorang lagi kata semua duit ni kalau aku mati dapatkan kau, tapi kalau kau mati dulu, semua ni jadi duit aku. Dia sama. Walaupun tidak dilafazkan tetapi dia by af'al, by way of conduct.
Satu lagi ialah hibah amanah yang diamalkan oleh ASNB. ASNB ini juga ada satu produk yang dinamakan sebagai hibah amanah ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad. Pertamanya kita kena faham tentang hibah amanah ni, dia punya konsepnya ialah pemberi hibah dia bagi hibah kepada penerima hibah. So dia bagi harta hibahnya ialah duit yang didepositkan ke dalam akaun ASNB. Kemudian penerima hibah itu pula dia lantik pemberi hibah sebagai pemegang amanah utama. Jadi duit itu still berada pada akaun pemberi hibah, akaun pendeposit yang asal, tetapi dia telah memegangnya sebagai pemegang amanah, bukan lagi menjadi harta dia secara mutlak, sebab dia sudah pun hibahkan harta tersebut kepada penerima hibah. Tapi dia pegang lagi duit tersebut sebagai pemegang amanah utama. Dalam masa yang sama, penerima hibah dia juga melantik syarikat PNB itu sebagai pemegang amanah gantian. Iaitu jikalah pemegang amanah utama ni berlaku musibah, kematian dan sebagainya, maka pemegang amanah gantian akan menjalankan kerja-kerja pemegang amanah utama. So dibuat surat ikatan hibah, surat ikatan hibah amanah dia panggil, antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Kemudian dia buat pula surat ikatan amanah antara penerima hibah kepada pemberi hibah sebagai pemegang amanah utama. Kemudian dia ada pula surat kuasa wakil antara pemegang amanah utama dengan pemegang amanah gantian. So dia ada dokumen yang tak tahu saya nak kata kompleks ke tak kompleks. Kalau tak biasa mungkin dia nampak macam kompleks. Kalau orang yang biasa je lah. Maknanya itu adalah dokumen-dokumen sivil yang dibuat pengamanahan secara sivil. Tetapi dia menggunakan elemen hibah. Sebab dia nak katanya dia sudah menghibahkan wang tersebut semasa hidup supaya wang di dalam akaun ASNB itu tidak menjadi harta pusaka. So dia bagi hibah lah tanpa apa-apa balasan. Penerima tak perlu bayar apa-apa pun. So dia bagi dengan suka hati, dengan suka rela. Dan sekiranya dia mati maka dapatlah dekat penerima hibah. Memang dia dah bagi masa hidup pun. Cuma penerima hibah tu pergi lantik balik pemberi hibah sebagai pemegang amanah. Jadi dia peganglah sebagai pemegang amanah. Sama ada dia pegang sebagai pemegang amanah ataupun dia pegang macam harta dia tu isu nombor 2. Kan? Dia pegang macam harta dia duduk beli sport ring pula. Padahal dia pegang amanah untuk isteri dia. Isteri dia tak berkenan je kalau suami beli sport ring ni contohnya kan. Kau pegang duit aku ke kau pegang duit kau. Kalau pegang duit aku, beli untuk kegunaan aku je lah. Itu isu lain. Isu dari sudut teknikal dokumennya ialah dia dah lantik balik si pemberi hibah tu sebagai pemegang amanah. So jadi pemegang amanah lah. Macam tu je lah. Isu sama ada benda tu helah atau isu sama ada niat, itu benda-benda yang tidak nampak pada zahirnya. Kan? Nahnu nahkum bizawahir. Zahirnya macam tu lah. So isu helah tu, helah ni pun dia isu juga. Kalaulah helah kepada perkara baik, dia tak jadi isu sangat. Dia jadi isu ni apabila kita helah terhadap perkara yang tak baik. Kan? Pada bulan puasa supaya tidak dikenakan denda puasa 2 bulan berturut-turut apabila bersetubuh dengan isteri, maka minumlah air dulu supaya batal puasa. Lepas tu bersetubuh, so tak kenalah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu helah yang tercela. Sebab buka puasa pada bulan Ramadan adalah haram. So tak payahlah mencari helah-helah. Betul lah mencari helah tu untuk meminimalkan denda tu daripada kena puasa syahraini mutatabi'aini tu, daripada kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kena ganti lah puasa tapi mesti haram. Sebab tiba-tiba je kau tak nak berpuasa tu kenapa? Sedangkan wajib berpuasa pada bulan Ramadan gitu.
Tapi dalam hal ini, dia bukannya berhelah terhadap sesuatu yang buruk. Uh, Kalaulah nak dinamakan sebagai helah lah, kalau nak dinamakan sebagai takharuj ataupun sebagai apa dia panggil makharij, sebagai solusi, maka ini adalah suatu inovasi dalam dokumentasi hibah untuk menyelesaikan isu yang berlaku pada zaman moden hari ini dalam harta yang kompleks dan masyarakat yang kompleks, supaya pemilik harta itu dapat memilih kepada siapa yang dia nak bagi harta dia tu, tapi dalam masa yang sama untuk maslahah dia supaya penerima harta tidak menyalahgunakan duit dalam ASNB dia, so dia pegang lagi sebagai pemegang amanah. So ini adalah satu solusi, satu inovasi yang perlu uh, maknanya kita nak puji itu, tak adalah nak puji, tapi maknanya kita menghormati dan menghargai inovasi yang dibuat ataupun kreativiti yang dibuat, yang mana tidak menampakkan pelanggaran hukum dari sudut fiqh yang zahirnya, macam tu. So ini memang dia akan menjadi, bukan dia akan menjadi, memang dia sudah pun menjadi dari sudut akademik ini dia ada pro and cons lah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau tanya saya setuju je. sebab uh, sebab bagi saya tidak ada satu dalil yang jelas ke arah larangan tersebut, sebab dia adalah gabungan di antara hibah dan amanah. So dia membentuk suatu produk yang tersendiri apabila dia hybrid di antara hibah dan amanah. Tapi saya menghargailah pendapat yang mengatakan dia hanya satu helah yang sebenarnya hanya mencemarkan peraturan ataupun undang-undang pusaka dan sebagainya. Dia adalah hujah-hujah dia. Tapi tak apalah, kita just nak cerita apa yang ASNB buat lah. Sebab ASNB pun dia ada panel syariah dia. Kan? Jadi kita just bincang, bukan tahap saya yang terlalu tinggi untuk decide benda tu macam mana. Cuma at least kita faham apa yang berlaku. Faham apa yang berlaku tu dah cukup bagus. Ini produk pun tak faham. Produk pun tak faham. Jadi dia bahas benda yang tak faham. At least kita faham lah sama ada benda tu diperbincangkan di peringkat akademik yang lebih tinggi tu. Itu dia orang lah, bukan kita punya tahap, bukan kita punya level. So ini adalah hibah amanah ASNB. So hibah amanah ASNB ni dia agak menarik kerana terdapat satu kes yang terbaru yang diputuskan di Mahkamah Rayuan Syariah di Kuala Terengganu. So kes ni dicabar ataupun dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu apabila ada pihak yang mendapatkan pengesahan hibah. Nur Zaliha ni dia penerima hibah. Dia membuat permohonan untuk mengesahkan hibah amanah ASNB, tetapi pada awalnya Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu memutuskan bahawasanya hibah ASNB ni tidak sah atas isu qabat, atas isu qabat lah, maknanya qabat kita belajar dalam hibah mutlak dulu, antara syarat ijab qabul tu ialah harta hibah hendaklah diterima, berlakunya qabat, berlakunya penerimaan harta hibah oleh penerima hibah. So ringkasnya dalam kes ini Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu mengatakan tidak berlaku qabat, tidak berlaku penerimaan harta hibah oleh penerima hibah. Jadi dia pun kata tidak sah lah. Walau bagaimanapun kes ini telah dirayu dan diputuskan di peringkat rayuan. Saya tak pasti malam ni ada ke tak peguam-peguam syar'i yang terlibat ni. Kalau ada pun tak apalah,
saya cerita yang bahagian saya, boleh boleh hubungi ni peguam-peguam syar'i yang terlibat ni untuk tahu kes ni dengan lebih detail lah. Ini nombor rayuan lah. So baru sahaja diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan, hakimnya ialah Datuk Walid, Datuk Haji Abdul Walid bin Abu Hassan dan Yang Arif Profesor Dr. Najibah binti Muhammad Zain. Saya sempat dengan Dr. Najibah tapi tak belajar dengan Dr. Najibah kan dekat UAE dulu. Saya belajar dengan pensyarah lain lah. Tapi saya kenal lah Dr. Najibah. Sekarang sudah pun menjadi hakim Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu. So di dalam rayuan, hakim Mahkamah Rayuan Syariah telah akas tu telah menolak keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang mengatakan hibah amanah ASNB itu sebagai tidak sah, yang mengatakan hakim tersebut telah khilaf. Yang mana hakim Mahkamah Rayuan mengatakan hibah amanah ASNB menepati syariah. Maknanya selamatlah ASNB. Produk dia masih lagi selamat. Maknanya Khobat, isu Khobat itu, Khobat ni saya rasa nombor 30 berapa. Khobat yang dikatakan tidak berlaku itu sebenarnya sudah pun, ini tiada khobat, tapi dia tak setujulah sebab dia kata khobat itu berlaku secara dokumentasi. Sebab penerima hibah dia sudah pun menerima harta hibah. So itulah khobat. Walaupun duit ASNB itu, unit amanah ASNB itu tidak masuk pun dalam akaun penerima hibah sebab dia dah lantik kembali pemberi hibah itu sebagai pemegang amanah. So khobat itu berlaku secara dokumentasi. Sebenarnya khobat harta hibah secara dokumentasi ini sebenarnya mengambil pendapat mazhab Hanafi sebenarnya. Sebab kalau ikut mazhab Syafi'i, dia tak boleh dokumentasi teknikal saja. Dia kena fizikal harta tu. Ya, tapi tak apalah sebab dah benda ijtihadnya macam tu, maka alasan penghakiman menyebut bahawasanya khobat tu sudah pun berlaku secara dokumentasi. So dah you pun setuju untuk lantik balik pemberi hibah sebagai pemegang amanah utama. So dibagi baliklah kepada pendeposit itu untuk dia pegang, tapi dia pegang sebagai pemegang amanah, bukan lagi sebagai pemilik harta yang asal. Macam tu. Jadi settle lah isu khobat. Sebab itu yang diijtihadkan oleh hakim Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan mahkamah tertinggi lah, mahkamah lebih tinggi daripada mahkamah tinggi lah sebab ini dah sampai ke peringkat Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu. So hibah amanah ni walaupun begini tetapi bagi saya dia masih lagi tidak bukanlah suatu dahan yang kukuh lah. Selalunya saya sebut dahan yang kukuh sebab hibah takaful itu dia ada pautan pada dahan yang kukuh iaitu Jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, tetapi hibah amanah ASN ASB ini dia masih lagi dia macam ranting ajalah, dia berpegang pada ranting, dia berpegang kepada dokumen-dokumen sivil dan dokumen-dokumen syariah yang dihybrid dan akhirnya membentuk satu produk, tapi dia tidak ada suatu pegangan yang agak kuat untuk jenama itu dipegang tu. Sebab dia tidak ada dalam jadual Akta Perkhidmatan Kewangan Islam dan sebagainya, tak ada. Jadi tapi masih lagi selamatlah produk ni. Sebenarnya banyak lagi improvement yang perlu dibuatlah bagi saya untuk hibah amanah ASNB ni, antaranya tentang isu nombor akaun. Sebab di dalam praktis ASNB sekarang ni nombor akaun dia sama saja. Saya pun ada akaun ASNB. Kalaulah saya menghibahkan wang ataupun unit saham dalam ASNB itu kepada pemberi hibah itu melantik saya kembali sebagai pemegang amanah utama, tapi akaun itu tak berubah.
walaupun kita kata khabar berlaku secara teknikal, tapi at least bagi saya berlakulah perubahan nombor. Sebab tahliyah itu, pengosongan itu perlu tunjuk juga secara teknikal. Maknanya pemberi hibah mengosongkan duit dalam akaun dia, biar akaun dia jadi kosong dulu walaupun satu saat. Saat kedua tu dimasukkan balik ke dalam akaun sebagai pemegang amanah, berubahlah nombor, jangan nombor yang sama. Ataupun berubah dia punya tag lah, tandakan sebagai hash ke kat belakang, tak tahulah, itu pakar-pakar IT account sepatutnya buat. Bagi saya barulah berlakunya tahliyah dan khabar dan ditransfer balik kepada pemegang amanah utama. Tapi ini tidak berlaku dalam dalam hibah amanah SNB, tapi dia cuma hujahkan secara umum tentang khabar. Dia tidaklah hujahkan sampai ke peringkat bagaimana proses nombor akaun itu dicipta dan sebagainya lah. So dalam kes ini pun juga tidak ada isu dia panggil PO, preliminary objection, tentang bidang kuasa. Kalau saya peguam terlibat, saya akan isukan juga tentang isu bidang kuasa. Adakah Mahkamah Syariah berbidang kuasa untuk mendengar kes yang berkaitan hibah amanah walhal dia adalah dalam pengamanahan. Pengamanahan itu bidang kuasanya sivil. Maka Mahkamah Syariah tidak berbidang kuasa. Tapi kalau buat hujah tu langsung hakim syar'i tidak ni lah, maknanya tak perlu fikirlah sebab dia tak ada bidang kuasa. So bila isu bidang kuasa tidak dibawa, maka hakim syar'i pun dia bagilah ijtihad dia. Mana ijtihad itu berbeza antara hakim mahkamah tinggi dengan hakim mahkamah rayuan. So hakim mahkamah rayuan tu dia dua orang dan dia lebih tinggi hierarki dia. Maka hibah amanah ASNB masih lagi selamat dan masih lagi dikira sebagai hibah amanah yang sah kerana berlakunya secara teknikal pengamanahan tadi dan semua rukun dan syarat itu berlaku secara dokumentasi dan teknikal. Seterusnya kita pergi kepada, saya bukannya nak kata baik atau buruk tu. Itu masing-masing fikirlah. Kalau nak hibah, buat ajalah hibah amanah SNB. Kalau tak nak hibah, sebab dia tak ada penamaan. Di SNB ni tak ada penamaan. Kalau tak buat hibah, maka kena ada surat kuasa lah untuk mencairkan unit saham yang disimpan di dalam ASNB tu. Kalau hibahlah. Seterusnya kita lihat tentang hibah rukubah ni di dalam isu pemilikan rumah bersama. Contohnya ialah rumah dibeli dua nama, antara maknanya 1/2 milik suami, 1/2 milik isteri. Selalunya ramai yang mengatakan ataupun terfikir kalaulah salah seorang mati, maka kalau suami mati, maka isteri itu dapat semualah rumah tu. Duk fikir macam tu. Tapi itu sebenarnya tidak berlaku macam itulah, sebab kalau 1/2 meninggal, maka ia adalah pusaka. Ini adalah link kepada YouTube. Tak keluar, tak apalah. So itu isunya apabila seorang itu meninggal, pemilikan dia 1/2, so apa yang berlaku kepada pemilikan yang satu lagi. Itu yang menjadi isu. So yang satu lagi itu 1/2 bagi yang meninggal, maka ia dikira sebagai pusaka. So dia tidaklah diwarisi oleh pemilik yang seorang lagi. Monster.com makes scans great again. Yeah, you know what? I'm not going to say it. Nanti cari sendirilah YouTube ni. Jadi perkara ni memang menjadi satu isu lah, sebab pagi tadi pun, lepas kuliah subuh tadi pun soalan yang sama. Sebab dia akan jadi bila separuh tu menjadi pemilikan. Yang tadi tu isteri dia meninggal. So rumah tu adalah 1/2 milik suami, 1/2 milik isteri. So bila isteri meninggal, 1/2 yang milik isteri tu menjadi pusaka isteri lah. Sebab bila menjadi pusaka isteri, mana dia tumbuhlah kepada anak-anak dia orang juga sebenarnya, suami dan anak-anak. Tetapi
dia jadi macam tak praktikal lah, rumah tu dah jadi nama anak-anak. Jadi anak-anak pun nak tolak hak kepada ayah ke ataupun tak nak, kan? Si anak-anak pun kadang-kadang mana boleh tolak macam tu je kat ayah, ayah bayarlah kat kita orang sikit, encik. Kan saya pula aduh lah anak-anak ni kan nak juga duit. Tapi itu hak dia orang sebab dah pusaka mak kan. Dah pusaka mak dia orang. Jadi itulah saya kata sepatutnya memanglah tebus balik hak anak-anak tu, mana si suami tadi, mana si ayah lah sebenarnya dia tebus balik daripada anak-anak tu dan dia bayarlah. Jangan dia memaksa supaya anak-anak tu rela paksa untuk melepaskan hak kepada dia. Memanglah rumah tu si suami yang bayar pun, nama tu letak je lah nama isteri kan. Okey lah tu 1/2 isteri 1/2 suami, setengah-setengah tu semua letak nama isteri walaupun suami yang bayar. Itu lagi bahaya. Bukan lagi bahaya. Bila banyak isu belakang jadi timbul pula isu isteri ni queen control lah apa macam-macam, kadang-kadang banyak pula membuka pekung dia sendiri kes-kes mahkamah ni. So tak normal lah tu letak nama 1/2 so bila berlaku kematian si bapa pun dia nak jadikan rumah tu sebagai rumah dia seorang lah kan. Tak tahulah kalau dia dah terfikir nak kahwin seorang lagi ke apa, tak tahulah sebab dia kematian isteri lah. Tapi tak best lah bila kalau dah masuk nama anak, walaupun anak-anak dia sebenarnya bukan anak orang lain pun, anak dia juga, tapi dia jadi lain lah. Tapi bagi saya dia tidak boleh memaksa anak tu untuk, walaupun dia paksa mungkin anak akan sign je orang didik A ataupun diberi persetujuan untuk turun milik kepada ayah. Sebab anak dia kata, ayah juga yang bayar dulu pun. Tapi dah jadi hak pusaka anak apa-apa hal pun. Jadi bagi saya dia kena tebus. Dia kena tebus pusaka, dia kena bayar dekat anak-anak tu. Sebab kalau tak bayar, mungkin anak tu bagi dalam keadaan tidak meredai. Teknikalnya mungkin bagi sebab ayah sendiri yang minta balik. Tapi dia akan jadi orang kata hubungan yang tidak rapat lah. Hubungan yang tidak ngam lah sebenarnya. Sebab anak-anak pun fikir ni harta arwah mak apa. So benda-benda macam ni sebenarnya satu isu yang berpanjangan yang berlaku di negara kita. Tapi dia jalan macam tu lah. Dia jalan sebagai pusaka lah. Dalam mati, yang mati tu jadi pusaka macam tu je lah. As simple as that je. Kita lihat undang-undang di Singapura, yang mana Singapura telah lama menyelesaikan isu ini. Saya ingat tahun 2008 lagi Singapura. Kita dah 2023. Tak settle lagi. Singapura dah lama dah. Walaupun Singapura tu tepi tu je kan. Saya bagi undang-undang Singapura, ada pula tanya saya macam mana di Brunei, manalah saya tahu. Ni Singapura ni sebab ada awet kat Singapura je ni, tolong dia. So undang-undang di Singapura, Majlis Ugama Islam Singapura mengeluarkan fatwa yang mengatakan sekiranya terdapat akad perjanjian lain bagi pembelian rumah tersebut, rumah joint tenant, tadi dia fatwa dia panjang. Boleh cari dalam web Majlis Ugama Islam Singapura, jangan cari MAIS. MAIS tu akan jadi Majlis Agama Islam Selangor, dia kena cari MUIS. Sebab orang Singapura dia sebut ugama. Dia bukan agama, dia ugama. So dia jadi Majlis Ugama Islam Singapura, MUIS. So fatwa tu panjang, so saya ambil yang part yang relevan dengan perbincangan kita. Sama ada akad hibah rukbah ataupun nuzuriyah. So maknanya pihak-pihak tersebut dia ada buat akad, sama ada akad hibah rukbah ataupun akad nuzuriyah. Nuzuriyah ni nazar. Dia ada buat akad nazar. Maknanya dia kata sekiranya dia meninggal, maka sebahagian itu dia nazar menjadi bahagian pemilik yang masih lagi hidup. Yang menyatakan dengan jelas bahawa rumah tersebut diberikan sepenuhnya kepada pemilik bersama yang masih hidup. So dia kata ini adalah pemilikan bersama, joint tenant. Sekiranya saya meninggal, maka rumah ni menjadi pemilikan penuh pasangan saya, pemilik yang seorang lagi yang masih hidup. Jadi sebenarnya pasangan, mana boleh jadi adik-beradik, boleh jadi mak dengan anak, tak kisah, asalkan pemilik yang seorang lagi. Sebab dipanggil joint tenant tu. Sekiranya berlaku kematian kepada pemilik bersama, pihak yang satu lagi, maka rumah tersebut menjadi milik penuh pihak bersama yang masih hidup. Ini macam tu. Apabila berlaku salah satu kematian daripada salah seorang pemilik, maka pemilik yang masih lagi hidup menjadi pemilik penuh terhadap rumah tersebut. Sebab dia sudah pun ada akad hibah rukbah kat situ.
aku hibahkan bahagian aku 1/2 rumah tersebut kepada engkau. Sekiranya aku mati, maka bahagian aku ni engkau dapat. Tapi kalau engkau mati dulu, bahagian kau tu dapat kat aku. Macam itulah. So, yang tu pun dia ada juga hibah. Dia macam hibah bersilang, yang mana kedua-dua bersilang tu dia buat hibah yang bersyarat rukbah tadi. So, Majlis Ugama Islam Singapura membenarkan, maknanya Majlis Ugama Islam Singapura tidak berpegang kepada mazhab jumhur. Maknanya Majlis Ugama Islam Singapura dia mengambil pendapat mazhab Maliki dan mengamalkan mazhab Maliki di dalam undang-undang perumahan di Singapura bagi kes rumah yang joint tenant. Maknanya dah sampai ke situ Singapura mahu menyelesaikan isu ini supaya menjadi lebih mudah lah. Menjadi lebih mudah. Sebab kalau itu yang dihasratkan, maka buatlah. Sebab benda ni dibenarkan oleh mazhab Maliki. Macam tu je lah. So, bukannya dia nak lari kepada mazhab Syiah ke apa. Dia nak pergi kepada mazhab yang masih lagi di dalam Ahlus-Sunnah wal Jamaah lagi. Mazhab yang 4 lagi. Tapi dia tidak wajib. Tetapi sekiranya ada dokumen tambahan bagi pemilik rumah yang joint tenant tadi, maka dokumen tersebut dianggap sah. Dia terus saja buat pendaftaran sebenarnya. Dia buat pendaftaran dengan lembaga perumahan tu. Dia bukannya ambil pengesahan hibah mahkamah syariah. Tak ada. Dia masa hidup sudah pun ada hibah rukbah tu ataupun nuzriyah tadi. Dan didaftarkan dokumen tambahan tadi macam buat notification lah. Diberi notis kepada lembaga perumahan tu. Saya ingat lembaga perumahan dia bukan kementerian perumahan pun sebab dia negeri yang kecil, negara yang kecil. So dia bagi notis, masih hidup pun dah bagi notis, maka dalam sistem perumahan Singapura dia tag kat situ. Okey, rumah ni joint tenant tetapi ada dokumen tambahan yang mengatakan hibah rukbah. So kita notify sekiranya berlaku kematian salah seorang, dia adalah pemilik penuh seorang yang lagi yang masih hidup. Tapi sekiranya tidak ada dokumen hibah rukbah ataupun nuzriyah tadi, maka yang 1/2 tu menjadi pusaka. Dia jadi pusaka juga sebab tak ada dokumen tambahan. Dokumen tambahan itu adalah diberi pilihan kepada pemilik itu sama ada nakkan tambahan ataupun tidak. Lepas tu saya kata kita boleh cari makan dekat Singapura ni sebab ramai yang akan buat dokumen tambahan tu dan kita boleh charge. Lawyer boleh charge contohnya lah kot. So kat sini nak buat pun sebab undang-undang tak mengiktiraf. Itu masalah. Bukan tak mengiktiraf, maknanya tidak ada fatwa yang sebegini rupa di Malaysia. Walaupun Johor pun tak keluar fatwa macam ni. Dekat je yang Singapura tu kan. Setengah jam je. Tapi tak, dia tidak berjangkit. Kecerdikan di Singapura tu, maknanya Johor pun cerdik juga. Tapi maknanya tak menjadi macam ni lah. Tak menjadi macam ni. Dia Johor masih lagi Johor, masih lagi bawah Malaysia. So hibah pun fatwa hibah ada di Selangor saja, tak ada lagi di negara lain. Nak menghibah pun ada di Kelantan saja, tak ada lagi di negeri lain. Jadi Singapura bagi saya sudah lama tackle isu ini dan saya rasa inilah yang dikendaki pun oleh netizen, oleh rakyat, oleh masyarakat Muslim. So saya rasa pujian lah, kena gentleman lah. Pujian perlu diberi kepada fatwa ataupun mufti di Singapura. Dan CPF di Singapura juga mengiktiraf tentang hibah rukbah. CPF ni dia macam EPF lah. Dia macam EPF. So CPF di Singapura juga mengiktiraf hibah rukbah sekiranya ada dokumentasi hibah rukbah di dalam tentang akaun CPF, maka dokumen itu dianggap sah dan akaun dalam CPF itu, penamaan beneficiary dalam CPF itu boleh dibuat secara hibah dan boleh juga dibuat secara hibah rukbah. Macam tu. Kita punya EPF faraid sahaja. Penama pun menjadi pentadbir sahaja. Lepas tu mulalah pentadbir tu makan ikut suka-suka hati dia. Tapi boleh pula letak penamaan tu 50%, 20%. Padahal maknanya penama tu dia mentadbir secara persentage pula. Lagi confusing. Tapi itulah
Itulah saya pun tak naklah komen banyak-banyak kan nampak asyik komen je saya. Bukan saya komen. Kita perlu faham apa yang berlaku itu je. Yang berlaku di EPF kita ialah penama adalah pentadbir walaupun dia letak 20%, 50%, berapa peratus ke, ada 10 tak tahu berapa, 5 penama ke apa ke, 5 lah yang takbir mengikut peratusan masing-masing. Macam tu sahaja isu EPF kan. So tak adalah hibah EPF apa semua tu tak ada. Sebab undang-undang itu sendiri tidak mengiktiraf. So macam mana kita nak inovatif? Inovatif tu kalau tidak bercanggah dengan undang-undang, inovasi yang saya sebut dalam hibah amanah tadi, ASNB ni dia tidak bercanggah. Dia tidak bercanggah, dia mengambil ruang-ruang untuk di-create satu benda tapi tidak bercanggah benda tu. Sebab tu jadi banyak, dia jadi hibah, kemudian surat ikatan amanah, kemudian surat kuasa wakil. Sebab ada ruang tu. Ada ruang untuk menghybridkan benda tu. Tapi EPF ni tak nampak. Tak nampak dia punya ruang-ruang untuk mencari helah. Sebab dia banyak isu-isu Milkutam dan sebagainya lah. Tapi isu itu semua semua di settle, selesai di Singapura apabila MUIS mengeluarkan fatwa dibenarkan beneficiary hibah rukbah di dalam akaun CPF. Apa yang berlaku di negara kita, apa yang berlaku sekarang ini, walaupun hibah rukbah itu dikatakan hibah sah tapi syarat rukbah itu terbatal, oleh sebab masyarakat memang nakkan produk tu, nakkan benda tu. Sekarang ni kebanyakan orang memang dia bagi hibah tapi kalaulah penerima hibah meninggal tu dia nak balik harta tu. Dan kalau boleh masa dihidup dia tak nak pun penerima hibah guna harta tu sebab silap hari bulan dia pula kena halau, anak halau mak ayah daripada rumah jadi tapi dia dah bagi dah dekat anak dia. Tapi dia nak kontrol lagi. Yang itulah masyarakat. Masyarakat yang ada sekarang, sama ada kita suka ke tak suka, kita berada dalam masyarakat moden akhir zaman yang pelbagai penyakit tu kat situ, jadi kita nak selesaikan isu tu. Dia bukan penyakit dekat si pemberi hibah, penerima hibah pun ada penyakit dia juga. Itu menyebabkan berhati-hati tadi. Maka syarat rukbah ini sebenarnya sangat dihajati oleh masyarakat lah. Walaupun jumhur mengatakan syarat itu terbatal. Hibah sah syarat batal. So kita cuba untuk lebih mengamalkan mazhab Maliki lah. So dokumentasi hibah rukbah ada yang buat. Ada yang buat, saya pun buat. So ada yang buat secara tersirat dan ada yang buat secara jelas. Yang buat secara tersirat ini dia buat dokumen pengisytiharan hibah tanpa meletakkan syarat rukbah tadi. Dia buat pengisytiharan hibah secara mutlak. Macam yang ASNB buat tadi, surat ikatan hibah amanah dia tidak letak pun apa-apa syarat rukbah di dalam surat ikatan hibah. Surat ikatan hibah amanah dia panggil SIHA. Surat ikatan hibah amanah, dalam tu dia tak cerita pun tentang syarat rukbah tadi. Ini yang dibuat oleh ASNB lah. Kemudian, tapi ASNB dia bukan dalam bentuk surat akaun sumpah. Syarat rukbah dia buat dalam bentuk surat ikatan amanah tu pula menyatakan bahawasanya dia sudah pun taubat harta hibah tu dan dia serahkan kembali kepada penerima hibah sebagai pemegang amanah utama. Maka kat situ baru dia buat syarat. Sekiranya saya meninggal lebih awal daripada pemberi hibah, maka harta yang dihibahkan kepada saya ini tidak menjadi pusaka saya dan kembali kepada pemberi hibah, dan hanya pemberi hibah yang berhak untuk tuntut harta ini, bukan waris-waris saya. Bukan begitulah macam-macam ayat tu dia dibuat. Jadi dia buat syarat itu tadi secara berasingan, dan syarat rukbah tadi dia wujud selepas settle secara mutlak terlebih dahulu. So dia bukannya berlaku secara jelas dalam satu dokumen. Yang secara jelas ni dia buat dalam satu dokumen, surat pengisytiharan hibah rukbah. Dalam tu lah dia bagi hibah, dalam tu jugalah dia nyatakan segala mak nikah segala mak nikah syarat tadi kan. Raja Rimau punya syarat semua bubuh sekali secara jelas. Tapi sekarang ni stylenya kebanyakan dia buat secara tersirat. Syarat itu
diletakkan secara berasingan dan syarat itu hanya wujud selepas dia mutlak terlebih dahulu. Tak kira lah berapa minit pun, berapa minit settle yang surat ikatan hibah amanah tadi settle, kemudian barulah dilafazkan pula ataupun ditandatangan ataupun dibaca dan ditandatangan tentang syarat rukbah tadi. Dia bukannya di dalam satu dokumen yang sama. Dia adalah di dalam dua dokumen yang berlainan, dan dari sudut sekuensnya dia pergi kepada hibah dulu dan berlaku secara mutlak dulu. Setelah rukun syarat, qabat, takhliyah berlaku, kemudian barulah dia datang syarat mengatakan sekiranya saya mati, kembalilah kepada pemberi hibah. Macam tu. Dia bukannya di dalam satu dokumen yang sama. Itu yang banyak berlaku sekarang. Yang mana academician ataupun agamawan ataupun cerdik pandai di negara kita telah membahaskan perkara ini, maka dia bahagikan pula hibah bersyarat ini kepada dua, iaitu hibah bersyarat dengan hibah dengan syarat. Hibah bersyarti dengan hibah ma'asyarti. Kalau dia buat secara tersirat ini, dia kata hibah ini adalah hibah dengan syarat, hibah ma'asyarti. Sebab hibah sudah pun cukup secara mutlak. Syarat tu hanya wujud selepas itu, iaitu ma'asyarti. Jadi hibah ma'asyarti, bukan hibah bisyarti. Hibah bisyarti ini hibah yang dia wujud secara satu dokumen tu saja. So kalau wujud satu dokumen itu saja, hibah adalah sah, syarat terbatal. Sebab syarat itu masih lagi muqayyad, masih lagi dikaitkan dengan akad. Tadi yang tersirat ni akad dia jelas, akad dia tak ada apa-apa, tidak muqayyad, tidak dikaitkan dengan apa-apa syarat. Akad tu akad biasa je lah. Settle lah. Lepas tu baru dah datang syarat. So dia panggil hibah ma'asyarti, bukan hibah bisyarti. Jadi hibah ma'asyarti dan hibah bisyarti pun disebut secara umum di dalam alasan penghakiman Mahkamah Rayuan inilah, yang mana hakim Mahkamah Rayuan mengatakan apa yang diamalkan oleh ASNB ini ialah hibah ma'asyarti, bukan hibah bisyarti. Jadi sebab dia buat syarat itu selepas selesai, maka isu syarat terbatal tadi tak timbul. Disebut secara umum hibah bersyarat atau hibah dengan syarat. Lebih jelas lagi kat sinilah. Sebenarnya dalam hibah terdapat dua jenis hibah mutlak dan hibah bersyarat. Maka hibah bersyarat itu pula terbahagi pada dua, hibah bersyarat atau hibah dengan syarat. Kemudian dia bahagikan pula lah kepada tiga, iaitu hibah syarat balasan, syarat gantian ataupun hibah bersyarat umrah dan rukbah. Seperti mana yang saya duk bincang pada awal lah. So dalam ni lah ijtihad hakim bersetuju tentang hibah tu, rukbah tadi, kalaulah dibuat dalam dua dokumen yang berasingan, maka ia dikira sebagai hibah ma'asyarti dan dia dibenarkan. Yang tak bolehnya ialah kalau hibah bisyarti, yang mana hibah sah syarat terbatal. So ramai-ramailah buat secara hibah dengan syarat, bukan hibah bersyarat. Macam tu lah jadi. Setuju tak setuju itu isu lain. Itulah yang berlaku sekarang ni. Biar faham tu dulu. Biar faham tu dulu, kita terima lah. Kita bukannya orang pandai nak komen-komen, tapi itulah yang saya faham lah. Kalau saya salah faham, boleh bincang lah. So ini dokumen yang secara tersirat yang saya kata tadi, dia buat secara mutlak, tiada disusuli dengan pindah milik. Kadang-kadang dia akan ambil, kalaulah pemberi hibah mati, tak apalah. Bila pemberi hibah mati, dia akan menggunakan dokumen tadi untuk dibuat permohonan pengesahan hibah, maka dia pun tidak ada yang syarat-syarat tadi, dibawa yang tu sajalah. Yang mutlak tadilah dibawa. So jadi sekiranya penerima hibah pula mati, dia pun memang dah buat syarat selepas tu. Dia tak jadi pusaka dia. Lagipun tak ada isu lah, sebab nama pun tak tukar lagi. Nama masih lagi pemberi hibah dalam geran tanah. So settle macam tu je lah. Tak tahulah kalau menantu pergi fight pula, dia kata ini sudah dihibahkan kepada isteri saya, maka tak jadilah harta tidak kembali balik kepada
bapa mertua. Dia menjadi harta pusaka yang mana saya sebagai suami dapatlah kat ayah tu, tapi bukan dapat semua. Tak tahulah, belum berlaku kes lah menantu lawan mertua macam tu. So ini yang banyak yang dibuat lah. Tak jumpa lagi lah kes macam tu. So buat secara tersirat lah. Zaman sekarang banyak yang buat macam ni lah. Tapi kadang-kadang dia bukan buat surakan sumpah, dia buat deklarasi. Ini surakan sumpah ni sebab masa saya buat slide ni saya jumpa surakan sumpah tu. Tapi sekarang ni saya tengok setengah-setengah tu dia buat dalam bentuk deklarasi pula, bukan surakan sumpah. Sebab kalau surakan sumpah ni dia kena dapatkan tanda tangan pesuai sumpah pula, dia kena sign depan pesuai sumpah. So dia ada dua format lah sikit. Tapi yang pentingnya deklarasi tu dibuat, syarat itu dibuat selepas selesainya dulu hibah secara mutlak tadi. Ini hibah secara jelas juga berlaku di dalam beberapa dokumen yang sebelum ni lah. Sebelum ni kebanyakannya dia buat secara dalam satu dokumen tu sahaja, yang mana syarat rukbah tadi, syarat sekiranya penerima hibah meninggal lebih awal maka hati hibah kembali kepada pemberi hibah, ditulis di dalam satu dokumen sahaja. Tapi kadang-kadang dia tulis satu dokumen pun dia buat syarat tu selepas selesai ijab kabul. Cuma dalam satu dokumen lah. Tapi nampaklah bila bawa satu dokumen tu nampak macam ada syarat rupanya. Macam tu. Tapi yang tadi tu tak nampak lah, sebab yang satu lagi tu mungkin boleh disembunyikan. Sebab kalau bawa ke mahkamah, mahkamah tengok apa yang zahir je. Yang tak dizahirkan kepada dia kira tak ada, nak macam mana. Kan? Jadi itu lebih mudah untuk mencapai hajat tu. Dibuat secara dua tadi. Tapi yang sebelum-sebelum ni kebanyakannya buat dalam satu dokumen sajalah. So dia diterjemahkan ataupun ditafsirkan sebagai hibah bersyarat apabila dibuat satu. Tapi kalau buat dua berasingan dia panggil hibah dengan syarat, ma'asyarti, yang ni bisyarti. Kita lihat beberapa contoh keputusan hakim, keputusan mahkamah syariah dalam kes hibah bersyarat rukbah. Yang pertamanya Rafizah binti Abdul Karim lawan Kamar bin Abdul Karim. Kes ni dia buat dokumen hibah bersyarat rukbah tadi di dalam satu dokumen. Dia tak buat dua dokumen. Maknanya hibah bisyarti. Tetapi kes ni dia jadi simple sebab yang meninggal ialah pemberi hibah. Bukan penerima hibah, pemberi hibah. Bila pemberi hibah meninggal, maka penerima hibah dia bawalah untuk membuat pengesahan hibah selepas pemberi hibah mati. Jadi dia tak ada isu lah kalau isu. Sebab kalau pemberi hibah mati, hibah adalah sah, syarat terbatal. So tak ada isu lah sebab akhirnya hibah telah sah, dapatlah kepada penerima hibah sebab pemberi yang meninggal. Cumanya dalam kes tu hakim sebut walaupun ada hibah bersyarat rukbah dekat situ, dia putuskan syarat tu pun jadi sah juga. Sebenarnya tak relevan pun syarat tu sah ke tak, sebab kalau pemberi mati senang, dapatlah kat penerima. Isu dia sekarang kalau penerima tu mati sebab pemberi ni tak nak jadi pusaka penerima. Dia tak nak bagi dekat menantu dan cucu dia, nak balik harta tu. Jadi kira Rafizah ni simple saja. Dia tak jadi isu sangat sebab yang meninggal adalah pemberi hibah dan hakim mengesahkan di dalam kes ini adanya lafaz-lafaz rukbah walaupun kerana sebab pemberi yang meninggal maka hibah adalah sah. Cuma hakim tu dia pergi jauh sekali, dia kata syarat pun sah juga walaupun sebenarnya tak relevan pun syarat tu dalam kes dia. Tapi disebabkan dalam alasan penghakiman tu dia sebut syarat rukbah tu sah, maknanya sungguh benar dia nak melihat kepada mazhab Maliki. Kes dia jadi glamour. Tapi dia senang sebab pemberi yang meninggal. Penerima yang meninggal berlaku dalam kes Salmah binti Osman lawan CIMB Islamic Trustee. Salmah ni ibu, yang meninggal ni ialah anak dia. So Salmah dah bagi harta tu dekat anak dia. Anak dia semasa hidup telah pun melantik CIMB Islamic Trustee sebagai wasi. Dia ada wisayah, dia ada wasiat pentadbiran dekat situ. Dan CIMB Islamic Trustee buat probate lah, buat geran probate. Kita akan belajar tentang pengurusan tu, apa itu wisayah, apa itu geran probate tu di dalam fasa ketiga nanti. So CIMB Islamic Trustee menjadi wasi, eksekutor, maka CIMB Islamic Trustee lah yang disaman sebab dia pentadbir kepada harta pusaka penerima hibah. So Salmah ni mak dia. So dalam kes ni penerima yang mati. So hibah yang dibuat oleh Salmah ni
Dia kata sekiranya anak dia meninggal lebih awal daripada dia, maka harta hibah dikembalikan kepada dia. Dikembalikan kepada Salmah. So Salmah pun memohon supaya dikembalikan harta hibah kepada dia lah. Sebab yang meninggal adalah penerima. Maka dalam kes ini mahkamah memutuskan hibah adalah sah, syarat rukubah adalah terbatal. So, syarat terbatal, syarat kembali kepada pemberi hibah terbatal sebab dia ikut mazhab jumhur dan termasuk mazhab Asy-Syafi'i. Sajalah simak di Salmah. Tetapi hakim juga kreatif lagi sikit lagi di dalam kes ini apabila dia tambah lagi, dia kata walau bagaimanapun pemberi hibah menerima kembali harta hibah sebagai penerima wasiat pada kadar 1/3 bahagian. Disebabkan si penerima hibah dia mengatakan pula sekiranya dia meninggal maka dia bersetujulah bahawasanya harta hibah yang dia terima ni kembali kepada pemberi hibah. Jadi persetujuan dia tu dianggap sebagai suatu pesanan wasiat daripada penerima hibah, tetapi dia tidak menjadi satu syarat rukubah yang diterima. Maka ia ditafsirkan sebagai satu wasiat kepada waris lah, mana dia wasiat kembali kepada mak dia supaya 1/3 harta tu dikembalikan. Dia tak sebut 1/3, dia sebut tu semua harta hibah dikembalikan kepada pemberi hibah, tapi hakim menafsirkan dia sebagai wasiat, maka ia sah pada kadar 1/3. Macam hakim dia nak ambil hati si makcik Salmah ni lah. Kalau macam tu lah kot, tak tahu fakta detail macam mana peguam merujah kat situ apa semua. Tapi dikembalikan pula pada kadar wasiat kepada plaintiff dalam kes ni. Walaupun kes ni mendapat banyak juga kritikan daripada para akademik mengatakan macam mana pula jadi wasiat. Dah lah wasiat pula kepada waris, still dia subjek kepada keizinan waris. Kan? Sedangkan tak ada pun lafaz wasiat dan sebagainya sebab dia hanya adalah hibah yang bersyarat rukbah tadi. Jadi ada yang mengkritik hakim tu khilaf dan sebagainya lah. So saya pun tak nak kritik lah, saya just nak cerita itu yang diputuskan. Maknanya dalam kes ni masih lagi berpegang kepada mazhab jumhur yang menerima hibah adalah sah tapi syarat adalah terbatal. Sebab ini pun dia buat dalam satu dokumen. Dia buat hibah bisyarti, bukan hibah ma'asyarti. Hibah ma'asyarti ni saya tak jumpa kes. Dia hanya dua kes ini adalah hibah bisyarti sebab dia hanya satu dokumen. Ni zaman-zaman dulu ni memang style dia satu dokumen je. Zaman sekarang ni dia kreatif dan inovatif sikit. Dia buat dua dokumen dan dia timbul pula hujah hibah ma'asyarti untuk membezakan hibah bisyarti. Sobah memanglah ada beza bil ghairi dengan ma'al ghairi, tapi hibah mana beza juga bisyarti dengan ma'asyarti. Tak apalah. Kita ambil jelah dulu benda tu. Kemudian satu kes yang terakhir untuk hibah bersyarat ini ialah ini lagi simple, keputusan dalam kes Muhammad Akbar bin Syafawi lawan Farah Soraya. Ini kes apabila pemilik akaun ataupun pemilik polisi takaful sebelum wujudnya Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, dia sudah pun membuat suatu dokumen hibah manfaat takaful, hak manfaat takaful dia tu dihibahkan kepada anak-anak dia. Tapi masa tu Akta Perkhidmatan Kewangan Islam belum lagi digazetkan, tetapi sudah pun ada keputusan mesyuarat panel syariah bank negara membenarkan hak manfaat takaful itu dihibahkan secara hibah rukbah. Maknanya kalau penerima hibah meninggal maka ia kembali kepada pemberi hibah. So dia pun buatlah satu dokumen yang berasingan untuk hibah dia tu dan dia pohon untuk diputuskan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan. Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan memutuskan bahawa hibah hak manfaat takaful adalah sah kerana berdasarkan kepada mesyuarat ke-34 Majlis Penasihat Syariah Bank Negara yang mana membenarkan hak manfaat takaful itu dihibahkan secara rukbah. Selepas daripada itu barulah keluarnya Akta Perkhidmatan Kewangan Islam yang endorse perkara itu di dalam jadual 10 yang akan kita bincang dengan lebih detail lagi di dalam
kita kata dalam perbincangan kita yang akan datanglah tentang hibah takaful. Sangat itu saja perbincangan saya pada malam ini. Kita bincang sekiranya yang membayar hanya salah seorang, ialah dia bayar sampai habislah hutang tu. Apabila dia buat loan seorang, rumah dua nama tapi loan seorang, yang matinya tak ada loan. So yang hidup kena bayarlah loan tu sebab dia dah setuju untuk loan. Bila dia setuju untuk dia seorang bayar loan, maknanya dia sudah menghibahkan 1/2 dia tu kepada si mati tu. Jadi dia kena bayar je lah. Nak selesaikan macam mana? Selesai apa? Selesai hutang, bayarlah hutang. Nak selesai pusaka, 1/2 tu memang jadi pusaka. Dia tak boleh nak kata, saya seorang bayar loan, so rumah ni saya seorang. Habis tu yang kau dah hibah 1/2 masa kau hidup dekat arwah suami kau tu. Kalau buat loan seorang, kalau nak mengungkit, buat satu nama je, tak payah buat dua nama. Tapi itulah, sayang juga kat suami. Ataupun sayang juga kat isteri. Selalunya kalau suami yang bayar loan tak jadi isu. Yang isu ni kalau isteri yang bayar ni, dia akan jadi mungkit lah. Aku seorang yang bayar loan, tiba-tiba mak ayah suami nak juga rumah tu. Habis tu dah memang nama suami 1/2. Memanglah. Sebab itulah hubungan dengan mertua tu kena baik supaya mertua tu akan melepaskan hak secara takharus tu. Kita cakap senang. Tapi itulah. Tapi sebenarnya masa dia sign loan agreement tu pun, dia sebenarnya sudah menghibahkan kepada pasangan dia yang satu lagi tu. Sebab tu dia setuju letak SMP 2 nama. Jadi hibah tu tak boleh nak diungkit lah. Dia kena faham waktu dia setuju untuk letak 1/2 nama suami, 1/2 nama isteri. Walaupun loan yang mungkin isteri seorang, sebab suami ni buat loan untuk beli Merc ke, untuk beli kereta Ferrari ke, Tesla ke apa, jadi tak cukup duit untuk buat loan rumah. Maka loan rumah ni isteri buat, so bila meninggal, memang isteri itulah kena bayar. Itulah hakikatnya di Malaysia ni. Sebab itulah kalau nak selesai lebih baik ikut Singapura lah. Tapi macam itulah memang pening kat saya nak settlekan sebab memang dia akan jadi apa hal pula aku bayar sedangkan menjadi pusaka pula separuh. Kalau tak nak jual je lah. Jual, redeem terus. Tak ada apa-apa loan. Terpaksalah meninggalkan nostalgia, mulakan hidup baru, cari rumah lain pula. Itu lagi senang daripada duduk bayar loan dalam keadaan sakit hati. Memang sakit hati lah sebab kita duduk bayar loan seorang, dapat pula pusaka. Tapi sebenarnya kalau kita baik dengan mertua kita, tak sakit hati pun. Sebab mertua tu pun dia akan lepaskan juga. Dia cerdik juga sebenarnya orang tua ni pun. Takkanlah aku nak ambil kalau dah menantu aku yang bayar. Tapi kalau dia bergaduh, masa itulah dia nak menunjukkan hero. Sebab engkau dulu pun kedekut kak. Tak beli pun tudung untuk aku. Balik kampung pun jangan-jangan. So mati pula anak aku. Bergaduh menantu dengan mertua. So isu-isu itu adalah isu-isu kehidupan. Sebab tu saya kata faraid ini adalah ilmu kehidupan. Kalau kehidupan kita baik, insya-Allah pusaka kita akan jadi baiklah. Macam itulah insya-Allah kita mengharapkan macam tu. Tapi dalam masa yang sama, kita mahukan undang-undang itu juga memudahkan untuk pengurusan harta lah. Sebab itulah saya menyokong apa yang dibuat oleh Singapura itu sebab dia lebih memudahkan kami ni yang duduk handle pusaka hari-hari ini supaya dapat berdepan dengan lebih mudah untuk mencairkan aset-aset itulah. So yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang itu kerana kelemahan saya. Minta maaf lah kalau saya kadang-kadang terlebih cakap, terlebih apa ke. Tujuan saya hanya nak menyampaikan sedikit ilmu yang saya ada supaya kita sama-sama dapat faham dan kita dapat fikirkan apakah penyelesaian yang terbaik untuk kita dan untuk keluarga kita dan mereka yang berada di sekeliling kita lah. So kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika. Wal asri innal insana lafi khusr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.